Hai, Assalamualaikum semua. Hai, Waalaikumsalam. Okay. Okay, nama saya Fatin Nur Najwa binti Syubri. Yang mana kenal-kenal saya JPK Beta, JPK Wawa. And then, kejap lagi dalam 5 minit macam tu kita akan start ya. Sebab medium belum accept kami masuk. Yang lagi seorang member saya. Kejap ya. Korang rest dulu, refresh dulu semua ya. Boleh? boleh. Okay, thank you.
Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, yang boleh kita mula? Hai, Waalaikumsalam. Boleh. Okay, so nak tanya untuk chapter 1 and then chapter 2 yang sebelum ni macam mana, okay? Makin faham ke makin tak faham? Chapter 1 dengan chapter 3. Faham. Okay, Ya. so I harap apa yang mentor ajar dekat you all sebelum ni, you boleh apply time exam nanti and then boleh score. Tak score pun at least boleh dapat result yang bagus. Okay, so for now kita akan continue dengan chapter 2. Nampak kan? Nampak. Okay. So for chapter 2 which is thermochemistry, kita akan buat discussion, cara nak jawab soalan. Saya tutup kamera lah sebab takut internet lambat. Kita akan discuss cara nak jawab soalan and then tips and then step whatever semua. So before we start, I would like to introduce myself. My name is Nur Farzana binti Abdul Salim. You all boleh panggil I Far, and then I akan discuss dengan kawan I lah, Fatin Nur Najwa binti Syukri. So before we jump straight into our discussion, I akan buat revision sikit lah tentang apa yang you all belajar dalam chapter 2 ni. Okay, so yang pertama kita akan tengok exothermic dan juga endothermic reaction. Kak, skrin gelap rasa. Ya? Skrin gelap. Skrin gelap? Okey je. Oh, okey je. Okey je. Okay, so exothermic, macam yang kita dah belajar masa tingkatan 4, tingkatan 5 dulu, exothermic merupakan satu reaction yang release energy to the surrounding in the form of heat. Manakala endothermic pula merupakan satu energy yang absorb energy from the surrounding in the form of heat. So selain you tahu exothermic ni release energy, endothermic ni absorb energy, you also kena tahu juga dia punya energy profile diagram. Okay, so cara nak ingat energy profile diagram ni, I bagi tips. Yang pertama, exothermic. You ingat X. X kita kan selalunya mengecewakan kita, melukai kita, buat kita sedih, whatever semua kan. So daripada kita berada di atas, kita gembira ni, kita akan turun ke bawah. So nilai enthalpy pun akan jadi negatif. Okay. So endothermic pula, endothermic ni bila kita dah move on daripada X kita. Move on tu maksudnya bila kita sedih, kita berada di bawah, kita akan naik ke atas. So bila kita naik ke atas, kita akan jadi positif. So nilai dia pun positif. And then ingat, reactant selalu berada di belah kiri. Okay, untuk exothermic ke endothermic ke, reactant sentiasa berada di sebelah kiri. So you all ingat macam tu je lah. Okay. Next, kita akan tengok pula questions that are expected to be asked with respect to. So maksudnya antara question yang mungkin akan keluar dalam exam you all nanti adalah dia suruh you all kira the enthalpy change for sama ada combustion, formation, neutralization, heat change in calorimeter ataupun His law. Dia akan keluar beberapa, sama ada maksudnya dia tak adalah keluar satu je. Dia mungkin akan ada keluar sama ada 3 atau 4 daripada 5 ni. Okay, next. Next, kita akan tengok pula konsep enthalpy. Okay, macam you all tahu, untuk chapter 2, thermochemistry, dia berkaitan dengan exothermic, endothermic, and then dia juga berkaitan dengan enthalpy. So enthalpy tu apa? Enthalpy tu can be defined as the heat content of the reacting system. Haba yang terkandung dalam sesuatu reacting system. Manakala enthalpy change pula can be defined as the difference between the enthalpy of the products and the enthalpy of the reactants occurs at a constant pressure. So
bila you dah faham konsep enthalpy change, exothermic dan endothermic, next kita akan tengok pula formula yang berkaitan dengan chapter 2. So formula-formula yang penting yang you kena hafal. Kalau dalam exam dibagi pun, kalau you tak hafal, you tahulah yang mana satu formula untuk chapter 2 untuk kira enthalpy semua ni. So formula yang pertama, ni formula in general lah, which is dia orang kata konsep untuk ni, the enthalpy change is equal to the total enthalpy of the product, kita minuskan dengan the total enthalpy of the reactant. So macam mana nak kira the total enthalpy of the product ataupun reactant? Okay, kita guna pula formula nombor 2, which is the total enthalpy is equal to the Q reaction, kita dividekan dengan bilangan mol dia. Okay, Q ni apa? Q macam yang kita dah belajar masa tingkatan 4, tingkatan 5, Q ni adalah the specific heat capacity ataupun haba pendam tentu. Kejap ya. Okay, ataupun haba pendam tentu. So the Q is equal to MC theta. Okay, so kita tengok pula formula nombor 3. Formula nombor 3 ni you also guna kalau question tu dia melibatkan calorimeter. Okay. The formula is the Q reaction is equal to negative the Q solution. Selalunya solution tu water lah. The Q solution kita pluskan dengan the Q calorimeter. Okay, so dekat sini kan you tengok dekat equation dia ada yang bahagian ni positif and then bahagian kat sini pula ada simbol negatif. Kenapa? Okay, equation macam ni yang ada sebelah positif, sebelah negatif and then Q reaction is equal to Q bla 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 semua, bukan je you all jumpa dalam chemistry tapi you all pun akan jumpa dalam fizik. Okay, kenapa macam tu? Sebab okay, Q ni kita tahu ia adalah specific heat capacity. Merujuk kepada okay, definition of exothermic lah contohnya. Definition of exothermic is it release energy to the surrounding in the form of heat. Maksudnya heat tu sebenarnya merupakan satu energy. So kita tahu yang energy cannot be created or cannot be destroyed. Kita tak boleh nak musnahkan sesuatu tenaga, kita juga tak boleh nak cipta sesuatu tenaga. Disebabkan oleh itu kita panggil the energy is conserved. So the energy is conserved tu maksudnya bila ada bahagian yang absorb energy akan ada bahagian yang release energy. Sebab itulah ada positif, ada negatif. Okay, so sampai sini faham konsep formula semua? Okay, faham ke? Faham. Okay, faham. Okay. Bila you all dah faham konsep, you all dah faham formula dia, kita akan masuk kepada question yang pertama. So question yang pertama, dia kata consider the following balanced thermochemical equation for the decomposition of the mineral magnesite. Okay, dia bagi kita equation. Kat sini magnesium carbonate decomposition. Decomposition tu maksudnya kita uraikan. Kita uraikan magnesium carbonate, kita akan dapat magnesium oxide plus dengan carbon dioxide. And then dia dah bagi kita dah the total enthalpy of the reaction is positive 170.3 kilojoule. Okay, so A. Dia kata draw the energy profile diagram for the reaction. Okay, bila dalam exam, bila jumpa soalan macam ni, ini merupakan soalan yang you boleh score, you boleh dapat markah penuh sebab soalan dia tak perlu nak kira ke, tak perlu nak banyak-banyak step ke. Apa yang you perlu tahu adalah sama ada dia endothermic atau exothermic and then dia daripada bawah ke atas ataupun daripada atas ke bawah. So bila you jumpa soalan macam ni, perkara pertama yang you buat, you lukis dulu palang dua ni, palang yang ke atas and then palang yang ke bawah, you lukis dulu. Second step, you identify sama ada reaction ni merupakan positif atau reaction ni merupakan exothermic atau endothermic. Macam mana nak identify, you tengok dekat enthalpy given. Dekat sini dia punya enthalpy positif. So bila positif,
ia adalah endotermic. And ingat, endotermic ni bila kita dah move on daripada X kita. Maksud dah move on tu daripada kita berada di bawah, kita bersedih, kecewa, kita akan gembira balik, kita akan naik ke atas. So, and ingat reactant sentiasa berada di belah kiri. Dekat equation ni pun dia tengok reactant berada di belah kiri. Selepas anak panah ni, ini semua produk. So you ingat satu je, reactant dekat equation belah kiri, reactant untuk lukis energy profile diagram pun belah kiri. So you letak reactant and then you letak dia punya produk and then jangan lupa letak anak panah ada ke atas ataupun ke bawah and then nilai enthalpy dia positif atau negatif. So soalan macam ni masa dalam exam you jangan buat salah. Okay? Yang penting you kena cepat lah. Bila you dah tahu step, you akan senang untuk you jawab nanti. Okay. So B pula. B dia kata calculate the enthalpy change in kilojoule per mole when 630 gram of magnesium carbonate decomposes. Okay, bila you jumpa soalan dalam exam, you jumpa soalan yang jenis ayat kan, jenis ayat panjang ke pendek ke, perkara pertama yang you kena buat adalah jangan gelabah dulu, jangan takut dulu, jangan ingat susah ke apa ke, jangan. Perkara pertama adalah you identify apa yang diorang nak suruh kita cari daripada question ni. Maksudnya apa yang diorang nak kita selesaikan. Contohnya kat sini kan, dia kata calculate the enthalpy change in kilojoule per mole. So itu apa yang diorang nak, what they want. Second, you identify what they give. Info apa yang diorang bagi kat kita untuk kita selesaikan soalan tu. So dekat sini kita ada dua, which is 630 gram of magnesium carbonate dan juga nilai enthalpy for the overall reaction, which is positive 117.3 kilojoule. Okay, you dah ada info, you dah tahu apa diorang nak, so kita pun bolehlah guna formula, apply formula. So the formula is you just bahagikan nilai enthalpy yang diorang dah bagi, you bahagikan dengan bilangan mole of the compound. Macam mana nak cari bilangan mole? Okay, formula tu is mole mass bahagi dengan molar mass ataupun gisim bahagi dengan gisim molar. Tak kisahlah you nak guna bahasa Melayu ke bahasa English ke, mana-mana boleh asalkan you bila kira tu you betul. Okay, so the mass is 630 gram. Kita bahagikan dengan molar mass dia 84. Macam mana dapat 84 ni? Okay, so based on RMM ni, kita tengok compound dia kat sini. Okay, magnesium Mg 24. Okay, kita tambahkan dengan karbon dia 12. And then kita tambahkan pula kat sini kita nampak O dia ada 3. So 16 darab 3. So 24 tambah 12. Tambahkan dengan 16 darab 3. So kita akan dapat 84. Bila kita bahagi, kita akan dapat 7.5 mole. Okay, the last step is you just bahagikan sahaja dengan nilai enthalpy dia. 117.3 kita bahagikan dengan 7.5 mole. Kita akan dapat 15.07 kilojoule per mole. Okay. So okay, dalam exam bila you buat langkah kan, you buat step pertama, step kedua ni, you tak wajib tulis unit dia punya G ke gram per mole ke, ni semua tak wajib. Tapi bila you tulis jawapan dia, dekat jawapan you wajib tulis dia punya unit. Okay, next. Okay, soalan kedua pula. Okay, soalan kedua ni lah contoh soalan yang selalunya keluar dalam exam. Dia panjang-panjang, berayat. And then ada pula banyak-banyak nombor macam ni. Okay, so bila dalam exam, perkara pertama yang you buat, you identify apa yang diorang nak. Okay, apa yang diorang nak suruh kita selesaikan. Dalam exam, you jangan skip soalan untuk cari soalan yang mudah. Sebab dalam exam, terutamanya exam chemistry, soalan yang keluar semua soalan susah. So, apa yang you perlu cari adalah you cari soalan yang you faham apa yang diorang nak dengan you tak and then yang you boleh score banyak markah.
Okay. And then untuk exam chemistry pun selalunya masa akan tak cukup. Yang tu normal lah, masa akan tak cukup. So kalau boleh soalan yang you sempat jawab tu, you pastikan you boleh dapat markah sebanyak mungkin. You tertinggal satu soalan ke, dua soalan ke, it's okay. Asalkan soalan lain yang you buat tu you boleh dapat markah. Okay, kita teruskan. Okay, soalan nombor 2. A sample of 1.35 gram propane is burned in a bomb calorimeter of negligible heat capacity and the temperature increases by 14 Celsius. Calculate the enthalpy change of the combustion reaction of propane if 400 grams of water was used in the calorimeter when the specific heat of water is 4.18 joule per gram Celsius. Okay, so negligible ni maksudnya kita diabaikan lah. So kita abaikan the heat capacity semua tu. Okay, so perkara pertama kita identify apa yang diorang nak. So dekat sini diorang nak kita kira the enthalpy change of the combustion reaction of propane. Okay, so kita dah tahu dah apa yang diorang nak, kita check pula, kita identify apa yang diorang bagi, info apa yang kita apa tu? Ada nak tanya soalan ke? Okay, kita continue. Info apa yang kita ada untuk kita selesaikan masalah ni. So dekat sini kita ada 0.35 gram propane and then kita ada the temperature increases by 14 Celsius. Next 400 gram of water and last kita ada specific heat of water is 4.18 joule per gram Celsius. Okay, so kat sini kita dah ada semua info, kita dah tahu apa diorang nak, kita boleh apply ke dalam formula. So formula yang kita akan guna adalah formula nombor 2 ni, which is the enthalpy change is equal to the Q reaction divided by the mole. Okay, so first step, okay, you boleh nak cari dia punya Q dulu ataupun nak cari dia punya mole dulu pun boleh, tapi I cari dia punya mole dulu. So nak cari dia punya mole adalah mass bahagi dengan molar mass ataupun GSM bahagi GSM molar. Mana-mana boleh, English boleh, BM boleh, yang penting betul. So the mass is 1.35 gram, kita bahagikan dengan the molar mass of the propane. Cara nak kira dia punya molar mass ialah C3H8 ni, C dia ada 3. So 12 darab 3 tambahkan dengan 8, H dia 8, 8 darab 1. So 12 darab 3 tambah 8 darab 1, kita akan dapat 44. And then kita bahagikan, kita akan dapat 0.03 mol. Okay, kita dapat mol dia. Next, kita akan cari pula dia punya Q is, the formula is Q is equal to MC theta. So the mass of the water is 400 gram. Kita darabkan dengan the specific heat 4.18 and then darabkan dengan the temperature increases 14 Celsius. So kita akan dapat 418.18 joule. Okay, sebelum ada yang tanya, I nak tanya dulu, ada tak yang tahu kenapa dekat sini kita letak simbol negatif? Ada yang nak cuba, ada yang nak jawab? Ada yang nak cuba? Okey, tak apa, I bagi tahu, okey. Kenapa kita letak simbol negatif dekat nilai Q ni? Sebab reaction yang berlaku ni merupakan satu reaction exothermic. Macam mana kita nak tahu ia merupakan satu reaction exothermic based on the equation? Sebab kat sini kan dia tak bagi kita equation kan. First, you boleh tengok dekat ni, the enthalpy change of the combustion reaction. Combustion reaction, mana-mana combustion reaction, you jumpa je perkataan combustion reaction, ia merupakan satu exothermic reaction, which is the nilai, the value of the enthalpy akan jadi negatif. Yang kedua, you boleh tahu ini merupakan satu exothermic reaction adalah you tengok dekat the temperature increases.
maksudnya kan exothermic kan it release energy in the form of heat. So maksudnya suhu dia akan meningkat. So bila suhu dia meningkat, ia adalah exothermic. Kalau dia kata decrease dekat sini, negatif, decrease negatif berapa ke apa ke, ia adalah endothermic. Okay, so sebab itulah kat sini kita letak negatif. Okay, and then kita dah ada the Q, kita dah ada dia punya mole. Kita just masukkan je dalam equation AH is equal to, delta H is equal to Q reaction divided by the mole. So negative 418.18 divided by the 0.03, kita akan dapat negative 13,939.33 joule mole negative 1, ataupun you buat joule and then you bahagi mole pun boleh, ataupun you bagi dalam jawapan kilojoule, negative 13,931 kilojoule per mole. Okay, so sampai sini faham? Ada nak tanya? Okay, faham laju sangat ke? Kuat sangat ke? Everything is okay? Everything okay. Okay, so ada yang nak tanya tu? Maksudnya kalau combustion reaction dia akan negatif lah maksudnya. Dia punya Sekali nilai- lagi? Maksudnya kalau soalan tu dia ada mention combustion reaction, so maksudnya Betul. Ada senarai sebenarnya untuk identify yang dia exothermic ke endothermic ke, tapi I tak letak dalam slide ni, tapi nanti kita akan share slide ni dekat you all, nanti you all tengoklah, I akan letaklah senarai kalau combustion, exothermic, semua benda. Okay. Itu je daripada I. Nanti kawan I lagi seorang, dia akan share lah cara-cara nak jawab soalan seterusnya. Tapi sebelum tu, I nak share sikit cara-cara nak score. How to score. First, yang pertama, you kena faham konsep. Faham konsep tu maksudnya, you kena tahu untuk sesuatu topik tu, ia berkenaan dengan apa. Contohnya macam topik 2, thermochemistry. Dia berkenaan dengan exothermic, endothermic, enthalpy. And then adalah sebagainya. Bila you and then you tahu pula enthalpy tu apa, exothermic tu apa. So nanti dia akan memudahkan you untuk tahu formula mana nak guna or whatever. Okay, second, know the formula lah. Of course, kalau macam dalam exam kan, dia bagi formula banyak mana pun, tapi you tak tahu nak guna formula mana, itu pun susah jugalah. Rugilah untuk you sebab formula dah ada. You just nak pilih je yang mana you nak guna. So you kena tahu formula, know the formula for every chapter. Okay, and then nombor 3, follow the step. Yang ni yang paling penting. Kadang-kadang dalam exam, okay, first of course, you mesti akan, bila tengok soalan panjang-panjang ke banyak-banyak nombor, you akan takut, gelabah, and then you anggap susah. Tapi sebenarnya, apa yang penting adalah, you kena tahu apa yang diorang nak and then apa yang diorang bagi. Bila you dah ada semua tu, you boleh apply formula. Bila dah you apply formula, you follow the step. Step pertama kena cari Q dulu ke, bilangan mole dulu ke, or whatever. Okay, so itu saja. Saya akan pass kepada kawan saya lagi seorang. Hai, Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak? Boleh. Okay, korang nak refresh dulu, nak rehat-rehat dulu tak 5 minit? Semua okey ke? Nak rehat dulu 5 minit? takut. Tak, sambung Semua okey? Okay. Okey, kita sambung ya. Okay, Assalamualaikum semua. Yang macam saya beritahu tadi, saya Fatin Nur Najwa binti Syubri akan explain kat korang question 3 sampai 8, sebenarnya sampai 10 tapi nanti saya akan bagi dekat group skema, bukan skema lah, jawapan untuk nombor
1 sampai 10 lah saya bagi. Okay. Boleh panggil saya Kakak Wawa ke, JPK Wawa ke, apa-apa je lah. Boleh je apa-apa. Jangan malu je, apa-apa tanya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan question 3. Question ni tadi Kak Farzana dah explain, so kita skip lah Okay. Question 4. Okay. Complete combustion of 0.50 gram butanol C4H10O in a calorimeter raise the temperature of 280 milliliter of water by 30 degree. Indicate the enthalpy of combustion of butanol given that relative atomic mass. Ni bla bla bla. Ini ada dekat dalam periodic table kan. Nak pesan sikit. Periodic table tu kalau boleh korang print, binding untuk korang juga rujuk. Bukan kita guna untuk korang semester 2, tak semestinya korang guna untuk semester 2 je. Sampai nanti semester 5, lagi-lagi kalau korang ambil bio, korang kena ada macam tu lah untuk korang rujuk. And then, specific heat of water. Kita kena libatkan water tau dekat sini. Sebab temperature of 280 ml of water. Okay. Density of water, 1 gram over mil. And then, kita cari dekat sini, kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari enthalpy of combustion of butanol. Okay. Apa formula untuk enthalpy of combustion? Mestilah delta H. Delta H ni enthalpy of combustion of butanol tau. Kita nak cari dia. So, formula ni kita kena guna Q reaction over mole untuk cari dia punya delta H. Okay. First kali kita cari Q reaction. Okay. This one Q reaction. Semua take note ya. Kalau Q reaction ni formula dia negatif Q solution plus Q calorimeter. Tapi dekat sini kita tak guna Q calorimeter tau. Sebab kat sini raise the temperature of 280 ml of water. So kita kena guna, kejap lagi kena guna specific heat of water. Okay, kita masukkan ni ya. Okay, negatif Q solution. Q solution tadi berapa? 280. 280. Oh, okay, kat sini Q solution dia kita kena cari mass dulu. Okay, mass. Okay, mass of water. Okay, kita start daripada mole lah. Awal-awal sekali. Mole yang bawah ni. Okay, korang tahu kan nak cari mole macam mana? Mesti tahu kan? Sebab ini daripada dah lama dari form 4 lagi belajar. Okay, mole sama dengan mass over molar mass. And then, mass dia dah bagi dekat sini. Mass of butanol 0.50 gram over 74 G over mole. Okay, ni molar mass of butanol. And then, divide dia, kita akan dapat 6.76 times 10 kuasa negatif 3 ni lah. Akan dapat mole of butanol. Okay, mole of butanol dah dapat dah. Okay, and then kita kena cari mass of water. Okay, macam biasa mass of water mestilah density times volume. Okay, density of water pula kita dah bagi, dia dah bagi kat sini constant tau. 1 gram over mil times volume to 280 mil. Okay, dia dah bagi dekat sini 280 volume of water. And then, bila dah times kan, kita dapat 280 gram. And then dekat Q reaction tadi kita sambung balik. Dekat sini, adalah mass of water. And then, MC temperature. Bila M ni adalah mass. Mass, kita dapat tadi 280 gram. And then times by specific heat of water. Specific heat of water ni constant juga tau. 4.184 joule over G, joule over gram degree Celsius. And then times dia punya temperature. Okay, ni melibatkan water. So kita ambil temperature of water. And then bila dah darab semua, tambah semua kan, kita dapat negatif 35,112 joule. Okay, kita berbalik kepada apa yang kita nak cari tadi, indicate the enthalpy of combustion of butanol. Okay, ni formula dia. Kita dah dapat Q reaction. Ni sama kita dah dapat Q reaction. Dah dapat mole. And then, negatif 112 joule
bahagi dengan mol yang kita dapat tadi, 6.76 times 10 to the power of -3 mol. Okay, so kita dapat yang ni. -5194.08 kilojoule over mol. Okay, korang okay tak? Dapat tak? Laju sangat ke? Okay. Alhamdulillah. Okay ya? Okay, kita sambung Boleh semua? Boleh. Okay. Okay, nombor 5. The combustion of 0.0105 mole of sucrose C12H22O11 in a bomb calorimeter causes the temperature to increase by 5.2 degrees Celsius. Given that heat capacity of the calorimeter including water is 4.90 kilojoule over degree Celsius, compute the heat of combustion delta H of sucrose in kilojoule per mole. Given relative atomic mass bla 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 bla. Okay. Bla 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 ni memang korang kena kalau tak ingat tak tahu dah nak cakap. Okay. Okay. Lepas tu okay. Kita back to question tadi. Okay, dia nak apa sebenarnya? Dia nak apa ni, compute the heat of combustion. Tu sama je lah macam tadi. Delta H is equal to Q ration over mole. Okay. First kat sini kita cari Q ration. Q ration ni soalan tadi pun sama juga, Q ration dia ni formula dia. So dekat sini pun also sama juga. Dia punya formula Q ration is equal to negative Q solution plus Q calorimeter. Dekat sini dia tak dia tak nak sekali dengan apa tu water. Tapi dekat sini dia dah bagi tahu dah. Yang calorimeter ni including water. So senanglah kerja nanti. Senanglah kita punya calculation nanti. So semua yang dekat dalam ni mestilah dah include the water. So keluarkan dia punya change of the temperature ni. So bila keluarkan, both pun kena darab juga dengan ni kan. Bila keluarkan pun sama juga kan. Okay, first kita akan dapat sea water, change of temperature of water ni, and then calorimeter, change of temperature. Lepas tu kita keluarkan change of temperature ni dekat luar, kita akan dapat sea water plus sea calorimeter. Okay, dia dah bagi terus tau. Dia dah bagi terus tau dekat question ni. Dia calorimeter including water. Calorimeter including water is 4.90 kilojoule over degree Celsius. So just masukkan dekat dalam ni. 5.2 ni pula adalah ni, to increase by. Dia kan change of water. Maksudnya the temperature to increase by ni maksudnya temperature final temperature dah tolak dengan initial temperature. So dia akan dapat change of temperature dah. Ni. Faham kan tu? So masukkan dekat sini, kita akan dapat negatif 25,480 joule. Okay, kat sini kita dah dapat dah Q reaction. Okay, settle dekat Q reaction. Mol pula. Mol yang soalan tadi kita kena cari. Sebab dia tak bagi direct. And then dekat sini dia bagi direct. The combustion of 0.015 mole of sucrose. So ambil je terus. Kat sini bahagikan dia negatif 25,480 joule over 0.015 mol. So akan dapat negatif 1698.67 kilojoule over mol. Okay. Okey tak? Okey tak tu? Korang okey? Faham tak? Dapat tak? Faham. Okey. Okey. Sambung Okay. Sorry. Okay. Okay, soalan ni, high purity benzoic acid CH5COH with delta H of combustion. So dekat sini dah given dah apa delta H for combustion. Okay, is used to calibrate bomb calorimeter. A 10.1 gram sample of benzoic acid burned in calorimeter of 1365 joule over degree Celsius heat capacity that contains 1.500 kilogram of water. Determine the temperature change. RMM, blah 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 blah. Okay, ini specific of water memang constant ya. Alright.
First of all, kita kena tengok apa yang dia nak. Apa yang dia minta dekat soalan ni adalah the temperature change. Temperature change ni maksudnya final temperature minus initial temperature. So maksudnya adalah change of temperature, delta T. Inilah dia. So ni adalah formula untuk cari delta T which is temperature change. Okay, take note ya. Q ration over M S plus C. M which is mass, kita guna mass ni dalam gram tau. Lepas tu S ni specific heat of water dah given dah. Yang constant, okay. Okay, plus dengan calorimeter. Okay. Ni calorimeter pun dah given dah. Okay, first kita kena cari Q reaction. Okay, Q reaction first. Okay, kalau nak cari Q reaction, kita mesti melibatkan dengan formula yang first ni, enthalpy ni. Okay, sebab yang ni, bukan enthalpy. Okay, conversion high purity ni. Okay, delta H ni dia dah bagi dah. So, kita nak cari Q reaction. Mol dia pergi sana akan dapat darab. Kan, delta H darab mol. Okay, delta H times mol here. Okay, tengok ni. Okay, so Q reaction sama dengan yang ni. Bila dia pergi kat sana, kita akan dapat Q reaction. So, delta H dia bagi dah. Tu, delta H for combustion. Dia akan bagi negatif 327 kilojoule per mol. Darab dengan 0.083 mol. 0.083 mol ni apa? Yang ni adalah mole of benzoic acid. Okay, kita cari mole of benzoic acid. Kan formula mole mass over molar mass kan. So, mass of benzoic acid. Mana mass of benzoic acid? Okay, ni mass dia 10.1 gram sample of benzoic acid. Kan kalau formula mole over dengan molar mass kan. Okay, kita campur-campur molar mass untuk benzoic acid akan dapat 122 G over mole. Bila dibahagi akan dapat 0.083 mol. So, mol kita dapat, kita masuk sini. Bila dah darab, kita akan dapat negatif 267.153 kilojoule. And then Q ration kita dah dapat. And then, okay, and then kita bila dah dapat Q ration, mass pun ada, specific heat of water pun dah ada. Sini calorimeter pun dah ada. Okay, kita proceed untuk apa yang kita nak sebenarnya. Kita nak sebenarnya adalah temperature change, delta T. So, delta T is equal to negative Q ration over MS, mass times specific heat of water plus calorimeter. Okay, this one, Q ration kita yang kita dapat tadi. Kenapa kat sini negatif? Kat sini negatif kan? Kalau kita masukkan negatif, kita buat kurungan 267.153 kat kurungan negatif. Dengan dalam kurungan ada negatif kan? Negatif jadi positif. So tak ada dalam negatif ke depan. So akan dapat 267.153 kilojoule sahaja. Bahagi dengan mass. Mass ni please take note yang mass ni kita guna gram. Jangan guna kg. Jangan guna kg ya. Jangan guna kilogram. And then times by specific heat of water. Dia constant. Ambil je terus. And then lepas darab. Lepas tu terus tambah dengan calorimeter. Calorimeter pun dah given dah. 1365 joule over degree Celsius. Okay, bila dah solve semua ni, kita akan dapat 34.96 degree Celsius. Okay, semua okay tak? Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Ada apa soalan? Tak ada, madam. Saya bukan madam. Saya bukan lecturer. Okay, kita proceed dengan soalan yang tak adalah mencabar sangat. Cuma yang ni dia kena faham je. Okay. Okay, nombor 7. Reaction of gases CIF with F2 yield liquid CIF3 and epoxy for fluorinating agent. Use the following thermochemical equation to calculate enthalpy change delta H reaction for this reaction. Okay, benda ni macam dah given tau nanti. Okay, so yang first kita tengok equation yang first. Okay, first of all kita tengok CIF ni duduk depan sebelah kiri tau. Ni ada anak panah, dia duduk sebelah kiri. So dekat equation ni pun dia duduk sebelah kiri. So kita tak payah nak flip. Tak payah nak flip ni maksudnya kalau dia duduk sebelah kiri, kita nak pun dia duduk sebelah kiri. Kita tak payah flip, maksudnya kalau delta H reaction ni positif, kita tak payah tukar ke negatif.
Okay, kalau keliru yang tu tak apa. Nanti kita faham balik dekat nombor 3 ni kita akan faham. Okay. And then, okay, dekat equation yang first ni, kita ada 2 CIF. Tapi kita nak satu je CIF. So, dekat equation ni, kita kena divide by 2. Okay, bila dah divide by 2, equation ni, dah divide by 2, also data H ration pun kena divide by 2 yang dia punya. So, bila divide by 2 akan dapat inilah 167.5 kilojoule bahagi 2 dapat 83.75 kilojoule. Okay, settle untuk first equation. And then second equation, kita tengok second equation 2F2. Kita nak F2 sahaja. So, macam mana nak F2 ni? Nak dapatkan F2 sahaja sebab dia ada 2 mol kat depan ni. Maknanya 2 ni, semua equation ni kena bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 kan dapat 1. Dekat depan ni ke 1. Macam tu. Lepas tu, dah dapat 1 kan. So, equation ni kan, tadi saya cakap bahagi dengan 2. So, bila equation ni bahagi dengan 2, also dia punya delta H ration pun kena bahagi dengan 2. Okay, so kita bahagi dengan 2. Okay, sekarang ni kita cerita pasal kenapa depan ni tak payah tukar, kena tukar tu. Sebab yang ni dia duduk sebelah kiri kan. Ni anak panah ni kan, dia duduk sebelah kiri. Yang ni pun dia duduk sebelah kiri juga. Ni anak panah dia duduk sebelah kiri. So tak payah flip. Tak payah tukar sign. Macam tu. Okay, and then yang sebelah kanan. Okay, yang ni dah settle tau. Tadi bahagi 2 sebab kita nak cari ni semua. Bahagi 2 semua. Alright. Yang nombor 3 pula. Then kita nak cari CIF. Tapi dekat equation dah given dah 2 mol. Kita nak 1 saja. So yang ni pun kena bahagi dengan 2. Semua equation ni bahagi dengan 2. So CIF ni akan dapat 1 je. Bila equation ni, nombor 3 ni, bahagi dengan 2. Also delta H ration pun kena bahagi dengan 2. So bahagi dengan 2. Okay, nampak tak? Yang kalau kita nak, yang apa yang kita nak dekat ration ni, CIF3 ni duduk sebelah kanan. And then, tapi dekat actual kita punya equation, CIF ni duduk sebelah kiri. And then, maksudnya dia pindah bagi sana lah kan. So, maksudnya dia kena flip. Flip adalah kena tukar sign. Tukar sign maksudnya ni positif kan. Okay, kita tukar dia jadi negatif. Sebab dia tukar tempat. Dia duduk sebelah kanan yang kita nak. Tapi given dia duduk sebelah kiri. So, kena flip. And then, akan dapat negatif 394.1. Okay, then negatif 394.1 flip kan. So, dia negatif lah. Lepas tu bahagi 2 akan dapat negatif 197.05 kilojoule. Alright. Lepas tu, tak habis lagi tau. Dia nak total calculate enthalpy change to of the reaction. Okay. So, delta H total tambah semua balik 83.75 kilojoule plus negatif 21.75 kilojoule plus negatif 197.05 kilojoule is equal to negatif 135.05 kilojoule. Take note tau, semua ni kilojoule. Nak dalam kilojoule. Okay, faham tak? Ada beberapa soalan? Kalau saya laju sangat, tanya je dekat mana-mana yang tak faham. Faham. Okay. Faham tak pasal flip-flip ni? Faham. Okay, alhamdulillah. Okay, last question. Sebenarnya ada 2 lagi soalan tau. Soalan 9 dengan 10. Kalau tak faham, just contact saya nanti. Tapi saya tak explain kat sini sebab tak sempat. Okay. Okay, nombor 8. Calculate the standard enthalpy change delta H for the reaction below. Okay, dah given dah dia nak 5C plus 6H2 is produce C5H12. Okay. Okay, ni question dia. So first kali ni saya letak baliklah dekat sini. Okay. Okay, dekat equation kita, kita ada 1 sahaja C. Kita nak first ni, kita nak C kan. C, kita ada 1 je C. So, bila kita nak 5, tapi kita ada 1, kita kena times by 5. And then, kalau yang equation ni times by 5, also dia punya delta H ration kena times by 5. Tengok ni.
kan? Dia times by 5. And then yang ni tak payah flip. Maknanya tak payah tukar sign. Sebab 5C ni duduk sebelah kiri. Dan dekat equation sebentar dia pun dia duduk sebelah kiri. So tak payah flip, tak payah tukar sign. Okay, settle bab tu. Okay. Kan saya tak tukar sign kan macam tu. Okay, second CH2. Okay, tengok yang second. So kita tengok second equation. Second equation, kita ada satu sahaja H2 tapi kita nak 6. Dekat equation ni kita nak 6. So maksudnya 1 tapi kita nak 6. Kita kena times by 6. Bila kita times by 6 untuk equation, also dekat delta H reaction pun kena times by 6. Okay, bila times by 6 kita dapat jawapan ni. Jawapan ni, okay, kena flip tak? Tengok, kena flip tak? Ini duduk sebelah kiri. Ni anak panah dia duduk sebelah kiri. And then ni anak panah pun dia duduk sebelah kiri. So, tak perlu flip sebab dia tak tukar tempat. Okay. So, ni jawapan dia. Tak perlu flip, tak perlu tukar sign. Okay, yang ni kita tengok. Ini kita tengok dulu yang ni. Perlu tak kita flip? Dia duduk sebelah kanan. And then dekat equation sebelah pun dia duduk sebelah kanan. So, maksudnya kita tak payah flip. Dia positif pun, dia pun positif. Okay, dekat equation ni C5H12 dia nak satu mol je. Also dekat equation sebenar kita pun dia satu je. So ambil je lah delta H reaction positive 3536 kilojoule over mole. Ambil je terus. Sebab dia memang nak yang sama kan. Okay, so tak habis lagi tau. Semua ni sum dulu, tambah dulu semua. Delta H total tambah 1, 2, 3 semua. Negatif 1967.5 kilojoule over mole plus negatif 1714.8 kilojoule per mole plus 3536 kilojoule per mole is equal to negatif 146.3 kilojoule over mole. Okay, faham tak soalan ni? Ada apa-apa nak tanya? Faham. Okay. Okay, terima kasih semua. Minta maaf atas ada yang terkurang ke, kalau yang lebih kita orang halalkan je. Okay, kalau ada beberapa soalan boleh contact saya ya. Tapi jangan contact sekali lah. Ada time dia juga. Okay, ni nama saya. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam Ida. Sebelum saya kalau you all faham kan apa yang kita orang ajar hari ni, boleh tak buka kamera? Tak nampak muka pun tak apa, at least buat peace ke, buat bini love ke, sebab anak ambil gambar. Okay. Yang buka kamera ni semua yang faham. Kalau tak faham nanti kita orang akan share dan record video ni, and then kita orang juga akan share slide. So nanti korang boleh tengok ulang-ulang kali ke apa ke. Okay. So ambil gambar ya. 1, 2, 3. Okay, ada yang buat love? Ada yang buat peace ke? Mini love ke? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay dah, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Welcome. Welcome. Anything boleh contact. Thank you. Alright. Thank you, Terima Kak. kasih. Sama. Thank you. Thank you Kak Farzana. Sama.